Pada permulaan filem, kita ditunjukkan seorang pekerja kedai bunga bernama Simo. Simo tidak bersendirian, dia mempunyai rakan sekerja bernama Audrey. Tetapi yang berbeza ialah Audrey dijaga dengan baik oleh Encik Mushnik, pemilik kedai. Sementara itu, Simo sentiasa dimarahi oleh Encik Mushnik kerana tabiat kerjanya yang cuai. Tambahan pula, Encik Mushnik cukup emosional sejak bunganya kedai sudah berbulan-bulan tidak dikunjungi pelanggan. Perniagaan itu sangat lambat sehingga ketiga-tiga daripada mereka tidak dapat memikirkan apa-apa lagi untuk dilakukan. Akhirnya, Encik Mushnik tidak mempunyai pilihan lain tetapi untuk menutup kedainya dari pagi esok sehingga masa yang tidak diketahui pada masa hadapan. Akibatnya, Audrey menyediakan Encik Mushnik idea mengenai tumbuhan pelik dan unik yang Simo temui di kedai itu belakang rumah. Walau bagaimanapun, Encik Mushnik tidak pasti bahawa kedainya akan menjadi sesak dengan bergantung pada tumbuhan aneh yang ditemuinya. Malah, Simo sendiri tidak pasti betapa menariknya tumbuhan ini akan menjadi jika ia dilihat oleh pengunjung. Tetapi selepas hanya beberapa saat, sudah ada seorang pelawat yang berminat dengan kilang itu. Ini membuatkan Encik Mushnik sama-sama keliru dan teruja akibat peningkatan mendadak pengunjung kedainya. Akibatnya, Audrey, Simo dan juga Encik Mushnik memutuskan untuk tidak menjual tumbuhan aneh itu, tetapi sebaliknya mereka menggunakan ia sebagai tarikan untuk menggalakkan semua orang membeli tumbuhan lain. Encik Mushnik yang berasa bangga dengan idea dua pekerjanya, menjemput mereka makan malam-malam ini. Walau bagaimanapun, Audrey telah untuk menolak pelawaan itu, kerana dia telah berjanji dengan teman lelakinya untuk bercuti hujung minggu. Encik Mushnik juga mendakwa Audrey kebelakangan ini menjadi mangsa serangan. Memandangkan makan malam telah dibatalkan, dia kemudian meminta Simo untuk menjaga kilang itu sebagai tambahan tugasan. Pada masa ini, tiada banyak hiburan untuk Simo selain yang pelik tumbuhan yang ditemuinya. Tetapi itu tidak berlaku, Simo langsung tidak tahu. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Mengapa tumbuhan ini telah layu seketika? Walaupun pada hakikatnya dia sangat konsisten dalam membaja, menyiram, dan terdedah kepada cahaya matahari sepanjang hari. Sehingga satu ketika, tangan Simo tercucuk duri dari tumbuhan lain, menyebabkan dia hingga berdarah melalui jarinya. Inilah saat apabila Simo menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan tumbuhan itu. Tumbuhan itu bergerak secara tiba-tiba, memberitahu Simo untuk memberinya sesuatu. Tambahan pula makanan yang diminta hanyalah darah di jari Simo. Yang menghairankan, tumbuhan dapat mengesan jari mana yang berdarah dan mana yang tidak. Simo tidak mempunyai pilihan lain, dan dia terpaksa memberi makan tumbuhan itu dengan titisan darahnya. Seperti yang kita lihat, selepas diberi makan, tumbuhan itu benar-benar menelan darah segar dari Simo. Jari, malah, hanya beberapa titis darah mampu membuat pertumbuhan saiz tumbuhan dengan beberapa inci. Singkat cerita, kerana saiznya terus berkembang dari hari ke hari, Simo telah dijemput oleh radio tempatan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Walau bagaimanapun, satu-satunya perkara yang tidak diketahui oleh orang lain tentang tumbuhan itu ialah ia menghisap tumbuhan Simo darah sepanjang masa. Simo terpaksa menyuap darahnya sendiri setiap kali, walaupun hakikat bahawa dia tidak tahu berapa lama dia perlu melakukannya. Lebih-lebih lagi, tumbuhan itu tumbuh begitu cepat sehingga mencapai ketinggian remaja. Sudah tentu tarikan ini membuatkan penduduk setempat teruja untuk datang ke kedai, yang membuatkan Encik Mushnik sibuk melayan mereka. Encik Mushnik juga nampaknya langsung tidak mengambil berat tentang Simo, walaupun hakikatnya Simo telah melakukan pengorbanan yang besar. Akibatnya, Audrey, yang menjadi satu-satunya orang kepercayaan Simo, bercadang nak bawa dia jalan-jalan malam tu. Selepas itu, adegan bertukar kepada Audrey teman lelaki, Orin. Dia bekerja sebagai doktor gigi dan mempunyai tabiat menggunakan kekerasan dalam kursus profesionnya, yang menyebabkan pesakitnya trauma dan tidak mahu kembali. Simo yang teruja menghabiskan masa bersama Audrey tiba-tiba menghampiri oleh Orin di hadapan rumahnya. Dari sini, ternyata Simo telah tinggal di kedai bunga Encik Mushnik selama ini, kerana dia tidak mempunyai keluarga di bandar. Dia juga telah menyaksikan bagaimana Orin melayan Audrey. Dalam erti kata lain, ini membuktikan Encik Mushnik mendakwa bahawa Audrey sentiasa menjadi mangsa pencerobohan teman lelakinya. Oleh itu rancangan Simo telah dibatalkan, dan dia kembali ke rutin hariannya untuk menghabiskan masa-masa dengan tumbuhan peliknya.
Namun, baru sahaja dia hendak tidur, tumbuhan itu tiba-tiba layu lagi. Susulan itu, dia terkejut mendengar tumbuhan itu boleh bercakap. Sudah tentu, yang tumbuhan segera memberitahu Seymour bahawa sudah tiba masanya untuk memberinya makan. Masalahnya, tidak mengapa bagaimana Seymour terus menolak dan mengelak, tumbuhan itu terus memaksanya untuk mencarinya sesuatu makanan. Seymour tidak benar-benar tahu apa yang perlu dilakukan di masa. Dia kemudian melihat Orin yang memaksa Audrey berjalan pulang sebagai hukuman. Seymour yang melihat ini tidak lagi dapat menahan emosinya, dan dia akhirnya membuat rancangan untuk melaksanakannya satu pembunuhan. Keesokan harinya, Seymour sengaja datang ke tempat kerja Orin dan berpura-pura menjadi pesakit. Tetapi sebelum itu, dia terpaksa menunggu Orin selesai merawat salah seorang pesakitnya. Selepas beberapa minit menunggu, kini tiba gilirannya. Sebelum berurusan dengan Seymour, Orin memakai topeng gas yang baru dibelinya semasa dalam perjalanan dengan Audrey. Saya tidak pasti apa tujuannya, tetapi apa yang jelas bahawa Seymour serta-merta mengambil kesempatan daripada keadaan untuk menembak Orin. Namun, persoalannya dia tidak berani untuk membunuh orang, dan Orin akhirnya dibunuh dengan topengnya sendiri serta-merta. Akibatnya, mayat Orin yang telah meninggal dunia diheret oleh Seymour jauh dari tempat itu sehinggalah dia tiba di kedai bunga. Tubuh Orin kemudiannya diheret semula ke halaman rumah untuk dipotong-potong. Encik Muchnick, sebaliknya, nampaknya telah pergi, dan kini sedang berjalan menuju ke rumahnya untuk pulang. Tambahan pula, rumahnya bersebelahan dengan kedainya, menyebabkan dia mendengar kapak Seymour diayun. Akibat rasa ingin tahunya, Encik Muchnick kemudiannya pergi untuk mengetahui, dan dia melihat Seymour memotong-motong badan seseorang. Selepas itu, dia segera memberi makan tumbuhan itu dengan badan Orin. Ketika hari berlalu, Seymour yang bimbang tentang dirinya tindakan, melihat Audrey yang sedang didatangi dua anggota polis. Ternyata mereka berdua anggota polis menyoal Audrey berhubung kehilangan Orin yang tidak bekerja hari ini. Apabila Seymour mendengar perkara ini, dia memberitahu Audrey untuk melupakan Orin yang selalu menyerangnya. Tambahan pula, Audrey mengakui bahawa dia sudah tidak tahan dengan kehadiran Orin lagi. Seymour kemudiannya meluahkan perasaannya kepada Audrey, sambil menenangkannya dengan segala jenis rayuan. Selepas itu, Seymour yang telah menghabiskan masa bersama Audrey kemudian kembali ke kedai. Namun, dia terkejut dengan kehadiran Encik Muchnick yang sudah berada di ruang bawah tanah. Encik Muchnick mengancamnya untuk bertanggungjawab atas tindakannya sebelum ini. Dia mendedahkan bahawa dia adalah seorang saksi pembunuhan lewat malam sebelumnya, dan dia juga memberitahu Seymour untuk mengaku kepada polis. Tetapi dalam beberapa minit sahaja, Encik Muchnick mengubah fikirannya dan sebaliknya menawarkan Seymour penyelesaian lain, dengan syarat dia dibenarkan meninggalkan bandar selama beberapa bulan. Sementara itu, Encik Muchnick akan menjaga tumbuhan itu sendiri. Tetapi, Encik Muchnick tidak dialu-alukan oleh tumbuhan itu, yang sebaliknya mengubahnya menjadi hidangan yang dimakannya kedai sendiri. Beberapa hari selepas kejadian itu, daripada menjadi pelarian, Seymour telah dikunjungi oleh banyak syarikat TV. Sebilangan besar saluran media meminta tandatangan Seymour untuk mengadakan temu bual dengannya. Pada ketika ini, tumbuhan itu telah membesar sehingga menyentuh siling kedai. Apabila temu duga hendak dimulakan, pokok itu tiba-tiba layu sekali lagi, membuatkan semua orang keliru. Akibatnya, Seymour kemudian menyegerakan mereka semua keluar, mendakwa dia akan memberikan ubat kepada kilang itu, walaupun dia hanya keliru bagaimana untuk memberi makan tumbuhan dalam keadaan sesak itu. Selepas itu, Seymour mendapat idea apabila dia melihat teman wanitanya. Ideanya dia bercadang untuk menggunakan wang dari syarikat TV itu juga sebagai majalah untuk keluar dari bandar. Selain itu, kehidupan mereka sudah pasti akan lebih aman, tanpa kehadiran tumbuhan itu. Pada waktu petang, Seymour cuba lari secara rahsia pergi, meninggalkan tumbuhan yang layu tanpa makanan. Tetapi dia sekali lagi terpaksa mencari makanan, yang akhirnya dia bersetuju. Tetapi memandangkan dia tergesa-gesa, dia hanya merancang untuk membeli daging haiwan. Pada masa yang sama, Audrey yang sedang menelefon melihat tumbuhan itu bergerak sambil merenungnya. Akibatnya, Audrey menjadi ingin tahu, sehingga dia terus ke bunga itu kedai. Semasa dia memasuki kedai, dia terkejut apabila mendengar tumbuhan itu boleh bercakap dengannya dia.
Tetapi malangnya, Audrey segera ditarik dan ditelan ketika ini. Seymour, yang baru tiba, segera cuba menyelamatkan Audrey yang telah ditelan separuh badannya. Nah, walaupun pada hakikatnya Audrey berjaya diselamatkan, tetapi akhirnya, dia terpaksa mati kerana racun itu dari mulut tumbuhan. Dia sedih kerana satu-satunya wanita yang dicintainya terpaksa mati di hadapan daripada matanya. Seymour dengan hati yang patah, menjadikan Audrey sebagai makanan terakhir untuk tumbuhan itu. Sebaik sahaja Seymour selesai memberi makan kepada tumbuhan itu, dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan, jadi bergegas ke bahagian atas bangunan dan memutuskan untuk membunuh diri. Namun, dia terkejut dengan kehadiran wartawan yang sudah berada di atas bumbung. Wartawan itu mengakui dia pernah mengambil beberapa bahagian tumbuhan pada masa temu duga. Akibat perbuatannya tidak sia-sia kerana dia berjaya menanam pokok yang serupa di rumahnya. Lebih teruk lagi, wartawan yang telah tergoda oleh $1 memutuskan untuk menghasilkan kilang itu dalam kuantiti yang banyak. Dan sudah tentu, dia akan menjual tumbuhan ini kepada semua orang yang tergoda untuk memiliki mereka. Mereka masih belum menyedari bahawa bencana untuk manusia akan berlaku tidak lama lagi hasil daripada idea ini. Pada masa yang sama, ibu tumbuhan itu berkembang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Selain itu, tumbuhan induk menghasilkan sejumlah besar anak. Akhirnya, Seymour sebagai penjaga tumbuhan itu akhirnya dibaham hidup-hidup. Selepas seketika, tumbuhan ini telah dikeluarkan secara besar-besaran dan dijual kepada orang ramai. Walaupun hakikatnya mereka semuanya tidak tahu betapa bahayanya tumbuhan itu kepada kehidupan mereka. Dalam beberapa hari sahaja, wabak tumbuhan gergasi telah bermula, yang menyebabkan kehidupan di bandar itu runtuh dalam sekelip mata. Mereka terpaksa menyaksikan tumbuhan pemakan manusia yang begitu besar telah mengambil alih bandar dalam jumlah yang banyak bukannya zombie. Semua tumbuhan gergasi telah mengancam nyawa manusia, tidak kira tempat atau keadaan. Dan filem itu berakhir. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.